Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. So, video kali ini saya nak explainkan kekeliruan dalam tajuk tingkatan 3 bab 5 iaitu termokimia. Di mana ada kebanyakan pelajar dia keliru. Okey, katakan kalau proses pembekuan, okey, kalau kita tengok saja proses pembekuan iaitu di mana air menjadi ais, katakan cecair jadi pepejal, so itu adalah exothermic ataupun endothermic. So kita pandang pembekuan ni sejuk, jadi kemungkinan ramai pelajar akan jawab endothermic, sebab endothermic ni dia menyerap haba, so jadi sejuk. Sebenarnya salah. Kita kena tengok macam mana perubahan jirim itu berlaku. Okey, saya terangkan satu persatu. Kita kembali semula ke tajuk tingkatan 1 atau 2, saya lupa. Okey, tengok susunan zarah dalam pepejal, cecair dan gas. Okey, kalau pepejal, zarah-zarahnya disusun rapat. Okey, dia bergetar pada kedudukan asal. Kalau pepejal, okay, dia disebabkan haba diserap. Okey, macam mana susunan zarah pepejal menjadi susunan cecair, cecair jadi gas disebabkan oleh adanya perubahan haba, iaitu di mana haba itu diserap oleh pepejal ini. Okey, jadi haba yang diserap ini akan menyebabkan ikatan antara zarah-zarah ni terputus dan zarah ni akan terpisah jauh dan menjadi cecair. Sebab itulah susunan zarah pepejal akan bertukar menjadi cecair, zarahnya akan jauh disebabkan oleh haba itu diserap. Jadi dalam termokimia, kalau haba diserap maknanya endotermik atau exothermic. Okey, maknanya endotermik. Okey, haba itu diserap. Jadi proses pepejal menjadi cecair ni, proses itu ialah proses endotermik. Apa contohnya? Contohnya apa? Contohnya peleburan. Okey, katakan pepejal menjadi cecair, proses peleburan. Sebenarnya ais, yang pepejal tadi tu jadi air, peleburan ialah proses endotermik, bukannya exothermic. Kita pandang ais cair, mungkin panas, so kita jawab exo, salah. Sebenarnya kita kena tengok pergerakan haba, sama ada haba ini diserap ataupun dibebaskan. Okey, satu lagi contoh, kita terbalikkan proses daripada cecair menjadi pepejal, iaitu proses pembekuan. Okey, kalau proses pembekuan, zarah-zarah cecair ni jauh, jadi dia nak jadi dekat macam pepejal ni, jadi dia kena bebaskan haba. Okey, mereka kena bebaskan haba ke persekitaran. Jadi bila haba itu terbebas, jadi zarah-zarah ini akan jadi rapat, daripada jarak jadi rapat, barulah cecair itu akan bertukar menjadi pepejal. Jadi proses keluar haba ni, haba dibebaskan ni ialah proses exothermic. Jadi contohnya apa? Cecair ke pepejal, iaitu proses pembekuan. So kalau kita fikir logik pembekuan, daripada air jadi ais, kita fikir sejuk, betul? Salah sebenarnya. Tengok pergerakan haba. Haba itu dibebaskan. So dalam termokimia, kalau haba dibebaskan, dia akan jadi tindak balas exothermic. Okey, nak lagi clear, saya akan lukis macam mana cara senang kita nak bezakan antara tindak balas exothermic dan endothermic. Okey, saya akan bahagikan dua. Okey, so sini kita akan buat tindak balas endothermic. Ini kekeliruan yang berlaku. Okey, ramai pelajar tanya soalan-soalan di YouTube tu, kat bawah tu. Mereka keliru. Okey, proses perubahan proses perubahan jirim ni dengan tindak balas termokimia. Kalau kita faham konsep pergerakan keluar masuk haba tu, kita akan faham. Okey, contoh endothermic. Okey, kita lukis satu kotak. Okey, exothermic pun sama, satu kotak. Okey, lepas tu kita akan tengok endothermic ni apabila tindak balas itu menyerap haba. Tindak balas yang berlaku di tengah ni. Okey, dia berlaku di dalam ini. So, tindak balas ini menyerap haba. So, haba tu akan masuk ke dalam tindak balas ni, menyebabkan suhu di sekeliling ini menjadi rendah. Okey, itu ialah endothermic. Okey, kalau exothermic pula, tindak balas berlaku dekat sini, dia akan membebaskan haba. So dia akan membebaskan haba. Okey, jadi bila bebaskan haba, suhu di sekeliling ini dia akan menjadi tinggi. Mungkin kita salah faham, bukan suhu dalam ni, bukan suhu semasa dalam ni. Okey, tindak balas ni, tapi suhu di sekeliling. Yang ni kita kena tengok sejuk atau panas. Contoh yang saya explain tadi, proses, kalau endothermic, proses apa tadi yang menyerap haba? Proses peleburan. Okey, peleburan. So kita pandang daripada katakan daripada ais bertukar menjadi air. Okey. So kalau kita fikir logik, nak cairkan ais tu, kita kena panaskan dia. So exothermic, salah. Sebenarnya kita kena tengok pergerakan haba. So untuk peleburan ni asalnya ialah pepejal. Okay, so pepejal, susunan zarah dia rapat-rapat. So kita nak putuskan ikatan antara zarah pepejal ni, so kita kena masukkan haba. Haba itu akan diserap ke dalam zarah-zarah ni untuk putuskan ikatan antara zarah pepejal. Barulah zarah tu akan ada jarak, jadilah cecair. So ini ialah proses endothermic. Okey, satu lagi contoh exothermic, katakan pembekuan. Ni ramai orang keliru. Jangan pandang proses tu sejuk panas, tengok pergerakan haba. So pembekuan daripada air menjadi pepejal. Okey, menjadi ais, daripada air jadi ais. Okey, tengok. Okey, zarah air ni jarak-jarak. Okey, susunan zarah dia jarak-jarak macam ni. So dia nak jadi rapat balik macam pepejal, rapat-rapat macam ni balik.
Okey. Jadi tindak balas ni perlu keluarkan haba. Okey, perlu keluarkan haba supaya zarah-zarah ini akan mendekati antara satu sama lain macam pepejal ni. So perlu keluarkan haba. So yang keluarkan haba ni ialah proses exothermic. Okey, jangan tengok sejuk atau panas sesuatu bahan, tetapi tengok pergerakan haba. So soalan yang ramai keliru, soalan last kali yang saya bagi link dekat situ. Soalan situ saya tanya tindak balas exothermic dan tindak balas endothermic dalam proses perubahan jirim. So proses perubahan jirim macam ni. Yang saya tunjuk tadi ni, ada pepejal, ada cecair, ada gas. So proses pepejal menjadi cecair ialah proses peleburan. So proses peleburan, proses peleburan pepejal menjadi ais. So dia nak putuskan ikatan antara zarah. Jadi tenaga perlu diserap untuk putuskan ikatan ini. So barulah pepejal akan jadi cecair. So ini prosesnya apa? Sebab diserap haba, prosesnya ialah endothermic. Tengok lagi satu contoh. Cecair menjadi pepejal. Sama juga. Ikatan antara zarah cecair ni dekat lagi. Kita nak bagi dia lagi jauh macam gas ni. So kita perlukan lagi haba untuk putuskan ikatan antara zarah-zarah cecair. So kita kena serap haba. Masukkan lagi haba. Barulah susunan zarah dia lagi jauh. Jadi bila serap haba ni, ini ialah endothermic. So proses pendidihan atau penyejatan ialah proses endothermic. Dia menyerap haba. Dia menyerap haba. Proses kondensasi gas kepada cecair. Gas kepada cecair daripada jarak-jarak zarah ni jauh, kita nak dekatkan, kita kena keluarkan haba supaya jarak antara zarah ni akan mendekati antara satu sama lain. Jadi proses kondensasi ialah proses exothermic. Kita bebaskan haba. So ni dapat satu. Apa lagi satu proses? Iaitu proses cecair menjadi pepejal. Iaitu proses apa? Proses pembekuan. Proses pembekuan ni pun sama juga. Jarak antara zarah dalam cecair jauh. So kita nak dekatkan dia balik, kita kena keluarkan haba. Kita keluarkan haba, jadi suhu di sekeliling akan jadi tinggi. So itu akan menjadi tindak balas exothermic. Simple, senang sahaja. Jadi jangan salah faham, jangan tengok panas atau sejuk sesuatu bahan tu, tengok dari segi pergerakan haba. Sama ada haba itu diserap ataupun haba itu dibebaskan. Sekian, saya harap awak faham. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.